Hai Is, baca apa tu? Baca buku komik tentang robot lah. Kan bagus kalau Is ada robot. Is boleh menghapuskan jenayah di mana saja. Dalam dunia komik, biasanya robot memang perwira gagah. Tetapi di dunia sebenar, robot ada peranan lain juga. Peranan yang lain? Apa maksud awak? Kalau difikirkan, robot ada di mana-mana sahaja. Robot ialah suatu mekanisme yang boleh bergerak dan berinteraksi. Jadi, robot tidak wujud dalam dunia rekaan sajalah. Yelah, robot ada macam-macam jenis. Ada yang boleh memasang barangan elektrik, memasang kereta dan mengangkat barang berat. Ish, tentu seronok kan? Robot-robot tu semua boleh buat kerja macam ni. Dan robot juga ada macam-macam rupa. Ada yang rupa macam manusia. Oh, ada. Nampaknya Is begitu teruja. Kok betul dia berangan? Asal tak boleh jalan ni. Inilah robot saya. Saya buat sendiri. Saya guna beberapa peralatan seperti tin, batu, ni, motor, bateri untuk buatkan robot saya bergerak. Yes, dah bergerak pun. Inilah yang dipanggil teknologi robotik. Apa itu robotik? Terdapat pelbagai maksud robotik. Ada kamus yang menterjemahkan robotik sebagai sains dan teknologi robot, termasuk reka bentuk pengeluaran, aplikasi dan kegunaan lain. Kalau anda nak tahu, di Eropah, robotik didefinisikan sebagai sains robotologi, iaitu cara bagaimana robot digabungkan dan melakukan kerja. Kebanyakan orang menganggap robotik sebagai satu bahagian teknologi. Tetapi robotik meliputi pelbagai bidang teknologi seperti mekanikal, elektrik, elektronik, sistem perkakasan dan perisian komputer. Bidang robotik ni sudah pun diperkenalkan di sekolah-sekolah dan juga di bengkel-bengkel khas untuk kanak-kanak. Ianya sesuai untuk kawan-kawan yang suka mereka cipta sesuatu yang baru. Bip, 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 bip. Jangan ke mana-mana. Nanti kena reza. Selepas ni ada rancangan menarik. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Robot perwira macam ni ya? Tak adalah macam tu. Robot perwira yang saya cerita ni digunakan dalam tentera. Tak semestinya semua robot rupa macam manusia. Lah, ingatkan robot kegemaran saya. Robot tu digunakan sebagai pertahanan negara kita. Jadi kira macam robot perwira lah. Robot ni bunyinya macam susah je. Bilalah saya boleh dapatkan satu. Siapa kata tak boleh? Boleh ke? Tapi dari apa yang awak cakap, harganya berjuta kot. Sekarang ni ada program untuk memupuk minat terhadap robotik daripada usia muda lagi. Baguslah kalau macam tu. Boleh saya nak cuba. Jangan disangat hangat teh ayam, sudahlah.
ada RM50. Bolehlah membeli belah. Uhu. Kalau saya berbelanja bagus juga ni. Alamak, ada majalah keluaran barulah. Oh, okey, air botol. Ha, keropok. Aduh, siapa pula SMS ni? Oh, jangan gerak. Okey, cun. Mama SMS lah. Alamak, kredit habis pula. Beli kredit jap ni. Aduh, duit tinggal RM5. Bila poket dah kosong, kepala pun dah jadi rusing. Itulah akibatnya bila kita berbelanja tanpa mengira keperluan dan kehendak. Sepatutnya, kita perlu merancang perbelanjaan kita. Apa kata kita buat catatan perbelanjaan? Setiap hari kita mesti ada perbelanjaan tetap. Kita akan menggunakan duit itu untuk keperluan asas seperti makanan, duit tambang bas dan sebagainya. Jadi, kita buatlah carta perbelanjaan mingguan seperti ini supaya pengeluaran wang saku kita dapat dikawal. Mengikut carta perbelanjaan saya berjaya mengumpul RM32 dalam seminggu. Kalau ia pun nak belanja, janganlah boros sangat. Nanti jadi macam saya ni. Duit pun dah tinggal RM5 je. Aduh, sedihnya. Apa gelak-gelak? Sedih ni. Tak tahu. Babe. Robot-robot dah ke mana tu? Rancangan menarik dan nak muda. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Saya rasa macam tak puas hati lah selagi saya tak dapat membuat robot sendiri. Buat robot sendiri? Ya, macam awak cakap tadi, ada juga projek kecil robotik macam untuk orang saya ni. Bagus. Kalau macam tu, saya akan sokong awak dalam hobi ni. Baiklah, saya akan mulakan dari sekarang. Bayangkan saya jadi pencipta robot yang berjaya. He is. Mimpi apa tu? Belum mula lagi dah nak fikir jauh-jauh. Saya sedang membayangkan masa depan saya je. Wah, berwawasan sungguh awak ni. Nampaknya Iz minat betul dengan robot. Boleh ke dia cipta satu? Robotik merupakan alat teknologi yang berhubung dengan rekaan, operasi, pembuatan dan aplikasi dari robot. Robotik berkait rapat dengan ilmu elektronik, mesin, mekanikal dan peralatan komputer. Kini, teknologi robotik semakin popular dan meluas. Pelbagai kelas-kelas robotik telah diperkenalkan kepada kanak-kanak untuk membuka minda mereka dengan imajinasi robot-robot dan bahan reka cipta. Di Sekolah Kebahasaan Seri Bintang Selatan telah diwujudkan satu kelab robotik. Kelab ini ialah salah satu tempat di mana kanak-kanak didedahkan dengan robotik. Saya masuk kelab ini kerana saya minat membuat benda gunakan barang elektronik dan sebagainya.
Saya telah memasuki robotik ini selama 2 tahun. Saya masuk kelab robotik kerana ingin meningkatkan kreativiti dalam bakat membina. Selain daripada membina robot, kelab robotik mengajar saya bagaimana nak menggerakkan robot. Murid-murid akan diajar asas robotik iaitu mekanikal, elektronik dan memprogram. Kelab ini telah ditubuhkan pada tahun 2007. Kelab ni melibatkan murid-murid daripada tahun 3, 4, 5 dan 6 lah. Matlamat kelab robotik ni untuk melahirkan murid yang boleh mereka cipta membuat sesuatu yang lain daripada lain lah melalui Lego komponen dan boleh menggerakkan robot tersebut. Pada tahun 2011, kelab ini telah berjaya memasuki peringkat akhir dalam pertandingan robotik peringkat zon. Sebelum mereka diajar pemasangan dan memprogramkan robot, ahli-ahli kelab ini telah diajar tentang asas robotik seperti pengenalan komponen-komponen, alat elektronik dan sejarahnya merujuk panduan berkomputer. Untuk latihan robotik hari ini, saya membina sebuah kereta. Kereta ini mempunyai 6 roda dan juga 1 gear macam ni. Saya membina sebuah kereta kuda moden. Sebab ia kereta kuda moden, ia tak menggunakan kuda, ia menggunakan enjin. Dalam latihan hari ini, saya mencipta robot. Robot ni ada mata yang bulat. Dia ada 2 pistol. Dan dia ada 1 laser. Belakang ini adalah skrin. Selain dari itu, ahli-ahli kelab ini juga dapat meningkatkan kreativiti dan imajinasi mereka kerana apabila mereka telah diajar tentang semua komponen, mereka hendaklah memasang robot tanpa melihat panduan dengan menggunakan kreativiti sendiri. Ini memberikan kebebasan kepada minda murid untuk berfikir di luar kotak. Pip, pip, pip. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di rancangan seterusnya. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Hari ini Alam Safari akan membawa anda semua mengenali haiwan eksotik. Tapi kalau saya sebut nama dia, mesti anda semua terkejut. Sebab haiwan ini mempunyai bisa yang sangat bahaya. Kalajengking ialah haiwan arachnid berkaki 8. Dengan ekor boleh melengkung ke atas dan mempunyai sengat berbisa. Saya memang minat haiwan-haiwan eksotik ni. Yang paling saya minat ialah kalajengking. Sebab apa saya minat? Sebab dia nampak garang. Dia penyepit, dia ada sengat. Tapi sebenarnya dia tak garang. Dia manja je, dia jinak je. Kadang malam tu saya tengok TV, dia main atas jalan-jalan. Macam ni teman saya lah bila saya boring kat rumah tak buat apa. Terdapat 1,752 spesies kalajengking telah dikenal pasti di seluruh dunia dan 13 keluarga dikenali sehingga hari ini. Walaupun kalajengking dikenali sebagai haiwan berbisa, hanya 25 spesies mempunyai bisa yang dapat membunuh manusia. Spesies kalajengking saya pegang ni berasal dari hutan Asia. Ia tidak mempunyai sengat yang berbisa. Jadi, bolehlah saya pegang. Walaupun ia tidak berbisa, namun kita haruslah memegangnya dengan berhati-hati. Inilah pemilik kalajengking. Nama dia Abang Hajim. Hari ini Mak akan tanya sedikit sebanyak pasal kalajengking ni. Abang Hajim, kenapa kan? Dalam banyak-banyak binatang dalam dunia ni, Abang Hajim pilih binatang ni. Apa kalajengking? Mak nak tahu sebab dia unik, Mat.
Sebab dia ada kepit dia dengan kaki dia yang banyak, dengan color dia yang cantik. Sebab orang nampak dia garang tau, orang nampak dia gak. Takutlah nak bela kalajengking. Tapi tak, dia macam jinak, dia memang baik, dia boleh main-main. Sebab apa? Sebab yang ni jenis dia, bisa dia tak membunuh. Dia tak bisa. Dia ada banyak jenis. Tubuh kalajengking dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kepala, perut dan ekor. Apa nama dia? Yang ni skop orang panggil. Abang panggil dia skop. Yang ekor tu? Betina tu pion. Sebab nama perempuan sikit lembut kan, pion. Skop nama garang sikit. Kalau gabung dua-dua, skorpion lah. Makanan apa yang abang bagi? Makanan dia senang je. Seminggu sekali, Ma bagi dia cengkerik. Tapi Ma tak boleh taruh banyak-banyak tau. Sebab kalau taruh banyak-banyak, dia bukannya makan, dia bunuhnya. Kalau dia bunuh tu, tempat dia dah jadi macam berbau lah sikit. So, Ma kena rajin selalu tukar lah. Jadi kalau taruh 2 ekor, Ma senang nak jaga dia. Kalajengking berdarah sejuk. Pemakanannya harus dijaga dan tidak diberi selalu. Kalajengking di hutan boleh hidup tanpa makanan dan air selama berbulan-bulan. Yang dibela pula akan makan lebih kurang seminggu sekali. Apabila memilih kalajengking sebagai haiwan peliharaan, perlu menempatkannya di tempat yang sesuai. Cara yang paling mudah bagi menempatkan kalajengking ialah dalam tangki hingga 18 inci lebar dan tinggi. Mereka suka menggali ke dalam tanah, khususnya di bawah batu atau kayu. Jadi kita perlu sediakan kulit kayu yang mesti sentiasa lembap di bahagian dasar tangki. Tiap-tiap malam, Mal nak bagi dia lembap kawasan tu, Mal kena spray sekeliling akuarium tu, kena bagi basah setiap malam. Bang, kalau ada budak-budak nak bela kalajengking ni, apa pandangan abang? Kalau biasa, kalau budak macam Mal ni, diorang minat tapi minat diorang tak lama. Dalam sebulan, 2 bulan, and then binatang tu dah terabai. Sebelum Mal nak beli ni, Mal boleh tak bagi tanggungjawab hari-hari Mal nak kena simbah air kat dia. Seminggu sekali Mal boleh tak tukar dia punya tempat tu. And then seminggu sekali boleh tak Mal bagi dia makan. Sebab binatang ni benda yang hidup. So kena jaga dia. Macam Mal kalau duduk dalam bilik, tempat yang tak selesa, makan tak ada, minum tak ada. So kesian nak dia, kan? Tetapi jika kawan-kawan terjumpa kalajengking, jangan sesekali cuba menangkap atau memegangnya. Kalajengking yang hidup liar tidaklah jinak seperti kalajengking belaan Abang Azim ni. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Pergi ke lokasi yang mempamerkan teknologi robotik. Mempamerkan teknologi robotik? Inilah tempat yang dimaksudkan oleh misi tadi, Pusat Sains Negara. Pusat Sains Negara merupakan mercu tanda kebangsaan yang mempunyai reka bentuk bangunan yang unik
menyerupai sebuah kon yang terpotong kemuncaknya dan ditutupi dengan sebuah kubah geodesit. Ianya adalah sebuah institusi pembelajaran tidak formal. Pusat ini menyediakan berbagai jenis bahan pameran yang direka untuk menarik, merangsang dan mendorong para pelawat untuk menanam minat aktif terhadap sains dan teknologi. Ini adalah laluan ke Galeri Thinking Machine untuk menerokai dan memahami prinsip-prinsip asas sains dan mengembara merentasi dunia makro dan mikro dalam bidang fizik, kimia dan astronomi. Di sinilah kita mendapat info tentang robotik. Di galeri ini, kita boleh mengetahui bagaimana komputer, komunikasi dan robot dicipta untuk membantu manusia dalam kehidupan seharian. Robotik bermaksud mesin penggerak. Jangan salah sangkakan robotik dengan robot sahaja. Mesin robotik atau penggerak yang ada kini banyak membantu kita menjalankan tugasan untuk kemudahan kita. Contohnya, kenderaan seperti dalam pameran ini, ianya merupakan kenderaan yang digunakan untuk menjelajah tanah bulan. Iyalah, manusia tidak boleh bertahan lama di bulan kan? Jadi, dengan bantuan mesin robotik atau penggerak seperti ini, dapatlah kita mengenali alam baru di angkasa. Kalau anda nak tahu tentang sejarah teknologi robotik, di sini juga terdapat pameran yang lengkap berkenaan sejarah robotik. Wah, mesin robotik pertama yang dicipta ialah jam air. Ianya dicipta oleh pakar sains Babylon sekitar tahun 1200. Ini pula mesin penggerak robotik yang digunakan oleh angkasawan semasa berjalan di bulan. Ianya dinamakan Moonwalker. Seronok juga dapat mencuba Moonwalker ni dan bukan mudah untuk berjalan di bulan. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Jangan terkejut tau. Sebenarnya ada banyak murid-murid sekolah yang dah berjinak dengan robotik. Jadi awak kenalah jadi proaktif untuk buat yang sama. Betul tu. Baiklah, saya akan mulakannya sekarang. Sekarang? Apa awak buat ni? Jadi aktif lah. Sebelum jadi aktif, kita kena memanaskan badan dulu. Sini. Proaktif lah. Oh, ya ke? Saya dengar aktif. Uish, malunya. Jadi, apakah langkah pertama? Awak cuba cari dulu projek yang senang. Lama-lama bila awak dah faham konsepnya, awak cari pula projek yang susah. Tapi, di mana? Kat mana Iz nak cari projek tu? Senang je. Apa saya nak buat dengan Tintin ni? Cikgu suruh saya buat satu projek sains dengan menggunakan Tintin kosong ni.
kata kalau kita buat robot dengan menggunakan tin-tin ni? Mula-mula, saya kena hiaskan tin-tin ni menyerupai robot dahulu. Untuk menghias robot, kita boleh gunakan kertas berwarna, pen berwarna, gunting, pita pelekat. Untuk membuat robot, kawan-kawan perlulah kreatif. Lukiskan kepala, tangan dan corak-corak untuk diletakkan pada tin supaya ianya menyerupai robot. Okay. Dah siap pun. Boleh tahan juga kan robot saya ni. Tapi ada yang kurang lah. Kalau robot saya boleh bergerak, lagi bagus. Ni dia. Dengan menggunakan sedikit air, saya boleh buat robot-robot saya bergerak. Tak percaya? Jom kita cuba. Tuangkan sedikit air sehingga paras 3 suku tin. Kemudian kita condongkan tin. Tengok ni. Walaupun saya condongkan tin ni, tapi dia tak jatuh pun. Kenapa? Hal ini terjadi kerana terdapat graviti dan keseimbangan. Apabila tin dicondongkan, air di dalamnya bertakun di tengah-tengah. Air tersebut bertindak sebagai pusat graviti, sekaligus mempertahankan tin dalam keadaan statik. Tin tidak akan jatuh kerana kuasa keseimbangan menarik dan menolak dikawal dengan sama rata. Saya pasti cikgu mesti kagum dengan projek sains saya ni. Dengan pengetahuan sains, kita boleh lakukannya. Robot, selepas ni kita ada apa? Seperti biasa, kita ada rancangan hebat. Bat. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Inilah kambing belaan saya. Ini comot, ini comel. Saya suka jaga comot dan comel kerana dia manja dengan saya. Comot dan comel adalah anak kambing kampung. Ianya boleh dilihat dari segi warna bulunya, iaitu hitam, coklat dan terdapat tompok pada kaki dan badan. Comot apa atas kepala dia ada hitam-hitam, sikit-sikit dan cerah. Dan comel ada putih, ada coklat. Kambing merupakan haiwan yang memakan daun. Makanan utama kambing adalah rumput, dedaun dan pucuk pokok. Tetapi disebabkan comot dan comel masih kecil lagi, saya memberi susu kepadanya 4 kali sehari. Umur comot dan comel baru sebulan. Saya membelanya sejak dia dilahirkan lagi. Comot dan comel ini adalah hadiah daripada ayah saya. Sebab ayah saya adalah seorang peternak kambing. Comot dan comel sangat mesra dengan saya. Setiap petang saya bermain dengannya.
Saya akan bela comot dan comel ini sampai ia besar. Dan saya sangat sayang padanya. Is, fikir apa lagi tu? Apa lagi? Pasal robot lah. Mana ya saya nak cari? Sekarang ni ada sekolah yang ada kelab robotik. Cuba cari lebih maklumat tentangnya. Ha! Itu idea yang bagus. Lagi senanglah saya dapat robot sendiri. Tapi awak janganlah harap robot awak tu sebesar bangunan. Tak adalah sampai macam tu. Tapi seronok apa kalau dapat peluang untuk membina robot? Walaupun sebesar tangan. Apa lagi? Bina banyak-banyak lepas tu takluk dunia. Macam-macam lah idea awak ni. Kalau bukan saya, siapa lagi nak buat lawak?